Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, dah lama tak rekod video ni. Video ini dibuat adalah untuk murid-murid yang nak target C. Maksudnya nak target lulus lah, untuk membantu murid yang lemah dalam matematik tambahan. Jadi ada topik yang kita nak fokus sahaja, bukannya semua topik. Jadi ini saya namakan dia modul target C untuk semasa tahun ni 2020. Jadi ini adalah fokus target C. Jadi untuk ramalan 2020, jadi ada beberapa topik yang kita akan fokus sahaja untuk kamu lulus dan dapatkan C. Jadi apa topik yang kita nak fokus hari ini adalah hukum linear. Sebab topik ini akan keluar di kertas 1 dan juga kertas 2. Tengok setiap tahun soalan ini akan ada di kertas 1, sekurang-kurangnya ada 3 markah. Lepas tu dekat kertas 2 dia ada 10 markah. Jadi ini adalah topik yang senang dan pelajar semua boleh skor dekat topik tersebut. Jadi untuk tahun ni kita ramalkan ke kertas 1 ada 4 markah, kertas 2 memang 10 markah. Yang paling penting ialah kertas 2 ini, 10 markah mesti di tangan kamu. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengok satu soalan. Jadi biasanya soalan kertas 1 dia akan bagi soalan macam ni. Jadi satu garis lurus dengan graf ada paksi Y melawan paksi X. Jadi ini adalah untuk paksi Y melawan yang belakang ini adalah paksi X. Dia mesti sama. Jadi apabila kita jumpa soalan yang macam ni, tak perlu kita baca soalan yang seterusnya. Kita terus carikan nilai M dan juga nilai C. Maksudnya saya nak kecerunan dan juga pindasan Y. Jadi kita cari kecerunan dulu. Guna langkah matematik. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita carikan kecerunan dulu. Jadi masukkan nilai Y tolak Y. So 10 tolak 2 bahagi X tolak X. So negatif 1 tolak 3. Jadi di sini kita boleh dapatkan nilai 8 per negatif 4. So kita dapat kecerunan ialah negatif 2. Sudah ada M, kita boleh carikan C. Ini pun langkah matematik juga. Jadi saya nak Y sama dengan MX tambah C. Dengan syarat X dengan Y ni mestilah huruf besar. Tapi tak ada pun tak apalah. Yang penting ingat Y sama dengan MX tambah C. Jadi masukkan nilai M yang kamu sudah cari. M ialah negatif 2, X tambah C. Gantikan salah satu koordinat masuk. Jadi kalau saya suka yang nilai positif lah. Jadi gantikan Y adalah 2, X adalah 3. Jadi kirakan C. Jadi nilai C adalah berapa? 2 negatif 6. So C ialah 2 tambah 6. So C kamu dapat 8. Jadi dah ada M, dah ada C. Barulah kita pergi baca soalan. Dia bagi Y2 per X tolak PX sama dengan QX square. Jadi sekarang ini adalah persamaan tak linear. Jadi kita mesti tukarkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Jadi barulah kamu fikir macam mana nak selesaikan persamaan linear tersebut. Jadi tadi kita dah tahu M ialah negatif 2. Okey, C ialah 8. Okey, saya perlu padamlah langkah tadi. Okey, jadi sekarang kita perlu buat persamaan linear. Jadi kamu perlu fikir macam mana saya nak jadikan Y2 per X itu sama seperti pasti Y di soalan. Jadi pasti Y di soalan ialah XY square. Jadi kamu perlu fikir macam mana saya nak dapatkan XY square. Jadi seterusnya, okey, kita akan buat darabkan X kuasa 2. Sebab saya nak dapatkan XY square. Jadi semua pergi darab X kuasa 2. Jadi kalau darab X kuasa 2, dia akan duduk atas lah. Ini pun darab X kuasa 2.
So, X kuasa 2 atas ada 2, bawah ada 1. So, kita hapuskan. So, saya ada XY square. Dah sama seperti paksi Y. Lepas tu, ini X darab X kuasa 2. Kamu akan dapat X kuasa 3. Sebab ini 1 kan. 1 dengan 2, jadi jumlah ada 3 lah. Okey, X square dengan X square ni dah hapuskan. So, kamu ada Q. Sekarang saya perlu susun semula. Saya mesti susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dengan syarat ini paksi Y, ini paksi X. Jadi susun semula. Yang ada X3 tu pergi belakang. Jadi sekarang dia dah duduk dalam Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Jadi kalau dah ada ini, barulah kita boleh bandingkan. Jadi P ini sebenarnya ialah kecurunan. Q ini adalah pitasan Y. Jadi tadi kamu dah kira M adalah negatif 2. Maksudnya P adalah negatif 2. Lepas tu kamu ada C ialah 8. Maksudnya Q adalah 8. Okey. Jadi kita semak betul tak? Okey, P ialah negatif 2, betul. Q adalah 8, betul. Jadi setiap kali kamu tengok soalan, carikan nilai M, lepas tu carikan nilai C. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi soalan. Tengok, bagi gambar raja macam ni kan? Seperti tadi, langkah pertama carikan nilai M, lepas tu carikan nilai C. Langkahnya tetap sama. So, M masih pergi buat Y tolak Y per X tolak X. So, Y tolak Y. 3 tolak 1 per 3. Bahagi X tolak X. So, 4 tolak 0. Okey, cuba selesaikan soalan tersebut. So, 3, 9 tolak 1. So, ini adalah 8 per 3. Bahagi 4. So, kamu ada nilai M adalah 2 per 3. Dah ada nilai M, kamu boleh carilah nilai C. Jadi sebenarnya tengok soalan, inilah pindasan Y. Jadi tak perlu kira untuk C. Sebab C sudah diberi dalam soalan. Jadi C adalah 1 per 3. Jadi sekarang kita boleh bentuk persamaan dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y adalah paksi Y. So paksi Y ialah X per Y. Sama dengan M, kecurunan, 2 per 3. And then paksi X. So, X tambah dengan C, 1 per 3. Okey, dah ada persamaan linear, baru kita pergi semak dia nak cari apa. Raja menunjukkan suatu graf yang mewakili persamaan CX tambah DY sama dengan XY. Okey, di mana C dan D adalah pemalar. Dia nak cari C dan juga D. Jadi macam mana cari C dan D? Maksudnya saya mesti susun dalam bentuk macam ni. Barulah boleh cari C dan D. Jadi sekarang dia nampak tak? Dia ada XY dekat sini. Sebab D dengan C ni mesti ada satu nombor. Jadi saya tak boleh tengok X dan Y ni. Jadi saya perlu tengok yang XY. Tengok XY dia duduk seorang dekat belakang sahaja. Lepas tu dia tak ada nilai lain. Jadi sekarang saya nak dapatkan XY dulu. Jadi perhatikan sini ada Y kan. Macam mana nak dapatkan XY? Maksudnya semua saya darab dengan Y. So semua darab Y duduk atas, darab Y duduk atas. So sekarang Y dengan Y dah potong. So sini ada X sama dengan 2 per 3 XY tambah 1 per 3 Y. Okey, XY dah muncul, nampak? Sekarang saya perlu susun semula sebab XY duduk seorang je kat belakang. Dia duduk X dulu, and then Y, and then XY. So, saya nak X dulu depan. Jadi, Y pindah ke depan, positif akan jadi negatif. 1 per 3 Y. Sama dengan 2 per 3 XY. Tapi tengok sini, dia XY sahaja. Dia tak ada nombor kat depan kan? Jadi, semua perlu bahagi dengan nombor tersebut. So, semua pergi bahagi 2 per 3. Semua bahagi 2 per 3. Bahagi 2 per 3. So, ini dengan ini dah cancel dah. Jadi, belakang dia akan tinggal XY sahaja. Jadi, yang depan ini kita permudahkan. So, ini adalah 1 bahagi 2 per 3. Kalau kamu tak mahir, boleh tekan kalkulator lah. 1 per, mesti ada kurungan kalau tekan kalkulator. So, jawapannya ialah 3 per 2 X.
So, ini pun boleh tekan kalkulator. 1/3 bahagi kurungan 2/3. Jadi, kamu akan dapat jawapan negatif 1/2y. Jadi, sekarang dia dah susun dalam bentuk macam ni. Barulah saya boleh bandingkan. C ialah nombor yang depan X. So, ini ialah C. Jadi, C ialah 3/2. D ni adalah yang depan Y. Jadi, D ialah negatif 1/2. Okey, mari kita semak ada tak jawapan kita betul. Okey. Jadi, C ialah 3/2 betul. D ialah negatif 1/2 pun betul. Okey. Mari tengok satu lagi soalan. Okey, ini pun saya ambil daripada trial SPM 2020 tahun ini punya. Jadi, seperti biasa saya nak kecerunan, saya nak pindasan Y. Jadi, kita baca soalan. Raja menunjukkan graf garis lurus bla bla bla. Pemboleh ubah dihubungkan oleh persamaan ini. Y square ialah ini. Okey, biasanya kita biarkan ini dulu kan. Tapi yang penting ialah ayat terakhir. Diberi kecerunan ialah 3/2. Maksudnya kecerunan sudah diberi. So, kecerunan ialah 3/2. Saya kata yang penting, langkah pertama carikan kecerunan. Langkah kedua kita carikan pintasan Y. So, dah ada kecerunan, saya nak pintasan Y. Buatlah Y sama dengan MX tambah C. Gantikan M ialah 3/2. Lepas tu, ganti masuk koordinat yang ada. 13 dengan 8 ini kita gantikan. So, Y adalah 13. X adalah 8. So, kita carikan nilai C dulu. So, 2, 4. So, sini ada 12. So, 13 tolak 12, kita dapat C ialah 1. Jadi, persamaannya ialah Y sama dengan MX tambah C. Dengan Y ini adalah paksi Y. So, Y square sama dengan M paksi X tambah C. Baru kita semak adakah dia sama seperti MN ini. Ya kan, dia Y square duduk depan and then punca X. Maksudnya saya sudah susun dalam bentuk sini. Tapi dia tak suruh cari M dan N kan. Jadi soalannya belum habis. Jadi soalannya ialah ungkapkan persamaan Y square sama dengan M punca X tambah N dalam bentuk linear. Jadi kita sudah buatlah. Ini adalah persamaannya dalam bentuk linear. So, yang pertama sudah selesai. Okey. Oh, cikgu terlupa yang C ni. C perlu gantikan. Nilai C ialah 1. So, ini perlu tukar jadi 1. Okey. Saya tak terlupa. So, ingat perlu tukarkan M kepada kecerunan, C kepada nilai pintasan Y itu. Okey, soalan ni belum habis. Ada satu lagi part. Jadi part yang seterusnya cari nilai X apabila Y ialah 4. Jadi tadi kita dah ada persamaan ini. Betul, kita dah ada persamaan. Y square ialah 3/2 punca X tambah 1. So dia bagi Y ialah 4. Jadi gantikan Y ialah 4. So 4 square sama dengan 3/2 punca X. So kembangkan 4 kuasa 2 dulu. So kita ada 16. And then tambah 1 tu pindah, kita dapat 15. Okey, nanti 3/2 ini pindah ke sebelah. Kamu boleh buat 15 bahagi 3/2. Ataupun kamu buat 15 darab 2/3. 3/2 pindah sebelah, kamu akan terbalikkannya lah. Jadi yang bawah akan duduk atas. Jadi 3/2 pindah sebelah akan jadi 2/3. So, pemudahkan kamu akan dapat 10. Okey, dah ada 10 baru pindahkan punca kuasa 2. So, pindah akan dapat kuasa 2. So, 10 kuasa 2 adalah 100. Okey. Satu lagi soalan. Ini adalah trial SPM Pahang. Tahun ini juga. Jadi, nampak soalan, tak perlu fikir. Kalau ada dua koordinat, carilah M. 9 tolak 6, 3 tolak 0. So, 3/3. So, kamu ada M adalah 1. Dah ada kecerunan, carikan C. Jadi, sebenarnya dah ada C. C ialah 6. So, buatlah Y sama dengan MX tambah C.
Dengan syaratnya Y ini adalah paksi Y. So, X per Y sama dengan kecurunan ialah M. X tambah C. Jadi, tulis semula. Okey, dah. Jadi, dia nak persamaan bukan linear. Jadi, yang ini adalah persamaan linear. Maksudnya, dia duduk dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi, saya perlukan persamaan tak linear. Jadi, macam mana dapatkan yang bukan linear? Jadi, kamu darabkanlah Y. Sebab saya tak nak pecahan. So, semua pergi darab Y. So, pergi darab Y, darab Y, darab Y. Jadi, yang ini akan hapuskan. Yang lain kekal. So, kamu ada X sama dengan XY tambah 6Y. Jadi, ini ialah yang bukan linear. Okey. Jadi, yang hari ini semua saya fokus dekat soalan kertas 1. Video yang seterusnya saya akan bagi hukum linear yang dalam kertas 2. Yang 10 markah itu. Jadi, sila tunggulah video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.